Ada yang mengatakan di bawah perlembagaan itu, pelantikan yang di-Tuan Besar Negeri Sembilan memang dibuat melalui undang yang 4 itu. Mereka yang punya kuasa untuk melantik. Itu daripada segi undang-undang perlembagaan. Tetapi daripada segi adat, adakah mereka mempunyai kuasa mutlak untuk melantik, konsensus among them, antara mereka, atau mereka perlu juga melalui hierarki untuk berbincang dan sebagainya untuk melantik? Saya tahu yang undang ini dia memerintah di luarnya. Undang ni ada 4 luar sahaja. Jadi bagaimana dengan 5 lagi kawasan lain tanah mengandung itu? Perlukah mereka mendapat persetujuan luar-luar ini berkenaan dengan pelantikan dan pemecatan? Saya nak menjawab soalan ni, saya ambil pengalaman ketika mangkatnya almarhum Tuanku Jaafar. Apabila Tuanku Jaafar mangkat pada masa itu, Datuk Undang ni dia akan consult dengan Datuk Lembaga dia. Dia akan berunding dengan Datuk Lembaga dia. Jadi macam dalam kes Sungai Ujong lah yang saya diberitahu, ada perundingan antara waris-waris dan juga Datuk Lembaga. Selepas daripada consultation itu, pihak yang dirunding seterusnya adalah penghulu luak tanah mengandung. 5 penghulu luak tanah mengandung, Teraci, Jempol, Gunung Pasir, Inas, Ulu Muar. Dalam 5 penghulu luak ni, pandangan yang paling dititik beratkan sekali ialah penghulu luak Ulu Muar, kerana Istana Seri Menanti itu terletak dalam luak Ulu Muar. Selepas mendapat pandangan mereka ini, barulah 4 Datuk Undang ini berbincang sesama dia untuk pandangan-pandangan ini diambil, ditapis, dinilai, dan selepas itu barulah 4 orang Datuk Undang ini berkebulatan memilih ganti yang di-Pertuan. Dalam kes sebegini, proses yang sama juga wajarlah diikuti. Yang nak diturunkan ini raja. Dia bukan sekadar raja yang di-Pertuan, dia juga adalah ahli majlis raja-raja. Impak tu besar. Dia akan ada kesan terhadap raja-raja Melayu lain. Tak banyak sikit mesti ada. The solidarity of the brother rulers mesti ada. Apa pandangan negeri-negeri lain? Apabila Datuk Undang ini nak buat keputusan besar sebegini, pandangan-pandangan ini mesti diambil kira. Kalau pandangan-pandangan ini tidak diambil kira, keputusan itu sepihak, unilateral. Kalau salah macam mana? Kalau tak jadi macam mana? Ataupun dalam kata adatnya, kalau pancung tak putus macam mana? Secara konklusinya berkenaan dengan pelucutan tata atau pelantikan yang Tuan Besar baru, mengikut adatnya, pada pandangan Datuk sendiri, adakah betul apa yang dibuat oleh undang? Sebab kita nampak seolah-olah 4 undang ni berkuasa mutlak daripada segi perlembagaan, tetapi daripada segi adatnya, dia undang nak memancung ni, dia kena ada landas. Memancung berlandas. lapik itu. Sebelum nak buat keputusan memancung tu, sebab tu dia perlukan landas tu. Landas tu lah tadi, persetujuan waris dan juga ibu sokong. Itu bagi waris berundang lah. Kalau bagi luak-luak lembaga berundang, Datuk Lembaganya lah. Sebab undang ni, dia keputusan dia tu kena bersih. Masuk bersih tu maknanya dah tak ada cacat cela. Yang akan buat vetting, tapis ni, inilah yang buat kerja ni. Datuk Lembaganya, ibu sokongnya, warisnya, dia akan vetting supaya Datuk Undang tu bersih. Jadi untuk rekod Yang Mulia Datuk, apa yang berlaku baru ini, penurunan tahta dan juga pelantikan Yang Tuan Besar yang baru, tidak langsung dirujuk kepada waris Sungai Ujong? Tidak, tali pengikat pada lembaga, kerja penyalang pada undang, pedang memancung pada keadilan. Sekarang ni, tali pengikat tu mana? Tali pengikat tu tak dileraikan, tak diputus, macam mana dia boleh pancung? Tu satu bab. Landas di mana? Tu yang pancung semua orang. Pancung MB, pancung tu semua nak pancung.